Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mustaqim. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadahu wa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih, amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para skuad munajat umat, para penuntut RAF Akademi Muslimin Muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Malam yang penuh barakah ni, kita Allah pilih lagi sekali untuk kita bersama-sama dalam siri munajat umat. Bagi yang termasuk, yang tiba-tiba buka termasuk, tertengok, jadi anda terpilih. Jadi jangan terleft lah. Sebab malam yang penuh barakah ni, kita berada di malam Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Antara amalan yang kita lazimi dari sejak PKP lagi, PKP lagi sampai ke hari ini, dan kita dah bermula dengan bacaan Qiraatul Fatihah sejak 2020 lagi. Alhamdulillah, 2020 lagi. Dan sampailah ke malam ini, ada waktu yang ketika tak ada, macam semalam saya tak ada, kerana berada di luar kawasan, ada hajat daripada orang seberang, orang seberang di Singapura. Ya, Allah takdirkan ada urusan di sana. Alhamdulillah, jemaah kita juga, jemaah kita alhamdulillah ada urusan untuk hajatnya ruqyah kan. Ruqyah, alhamdulillah, ini yang berhajat, yang berhajat dan Allah izinkan berlaku. Dengan yang berhajat tapi tak sampai hajatnya. Jadi itu pun kita uruskan urusan tiketing kan, last minute kita sangka last minute tapi takdirnya begitu. Asalnya nak pergi pagi, keluar subuh-subuh dah keluar dah, subuh keluar dah, 40 flight, pergi orang kata day trip, pergi pagi balik petang, macam gitu je. Tapi kerana ada kesungguhan kat situ, antara yang termasuk juga dalam kelompok jemaah yang awalan, golongan mutaqaddimin, golongan yang awal, antaranya Tuan Sarif kita kan, dengan isteri dan Hajah Khairun dan akaknya, ini jemaah di Singapura. Jadi alhamdulillah, jadi Allah izinkan saya sampai, first time juga sampai di Singapura. Perjalanannya lancar alhamdulillah dan urusannya selesai, syukur alhamdulillah. Dan saya dapat dengar sendiri daripada ini saya utamakan dulu yang lelaki kan, yang rijal, iaitu Tuan Sarif kita, tentang bagaimana orang kata apa, kesan daripada pengajian yang dia dah lama ikuti ni dari awal lagi kan. Jadi Masya Allah, memberi satu kesan yang mendalam katanya. Antaranya tentang penghayatan kepada
kehidupan bersandarkan kepada kebenaran, masya-Allah. Ya ini dengan merasakan betapa solat itu menjadi keutamaan, kan? Masya-Allah. Jadi saya dengar, dan ini satu kelebihan. Jadi sebab tu semalam tak ada. Dan ialah kita keluar pagi dan kita aturkan, insya-Allah kita cuba yang terbaik untuk ada setiap malam. Jadi mana yang termasuk, tertengok, anda terpilih sebab bacaan qiraatul Fatihah yang kita nak bacakan setiap malam ni bukannya bacaan biasa-biasa je mas sekalian. Siapa yang benar-benar ikuti bersungguh-sungguh memang mendapat kesan yang luar biasa. Jadi tahniahlah kepada yang Allah pilih untuk bersama-sama untuk kita lazimi mulazamah dengan bacaan qiraatil Fatihah, sab'ah qiraah, arba'asyara riwayat dengan bimbingan dan secara live bimbingan. Bukan baca sendiri-sendiri. Kita bersama-sama membacanya. Alhamdulillah dan syukur pada Allah Ta'ala. Allah berikan kita kekuatan untuk terus berada dalam ketaatan ini. Dan saya orang kata apa? Saya berikan satu penekanan lah. Bagi yang dah benar-benar melazimi dengan munajat umat ni, yakinlah. Beramallah dengan yakin dan yakinlah bahawasanya amalan yang nampak biasa daripada orang biasa dan ianya nampak biasa dan kita dah biasa pun dah biasa pun dengan bacaan tu, namun jangan anggap dia biasa-biasa. Daripada orang biasa dah dengan bacaan tu memang tak biasa, biasa perkataan biasa ni, namun ianya bukan perkara yang biasa-biasa. Saya boleh kata begitu jemaah sekalian. Jadi bila kita dah bawa kepada bacaan qiraat ini, kita dah baca dengan Al-Fatihah pula, wallahi jemaah sekalian, tak ada kalam yang saya boleh katakan masya-Allah, tabarakallah, subhanallah. Memang zahir tanda-tanda kebesarannya, kekuasaannya. Antaranya daripada perkongsian daripada jemaah di Singapura ni, antaranya ini isteri kepada Tuan Sarif kita. Dia kata apa? Dua situasi yang berlaku. Dia kata, tak apalah saya kongsikan. Sebab apa? Sebab saya nak bagi, bukan baca sebab cerita tu. Tapi banyak kali dah kita ulang. Tapi ini petunjuk kan, dia dah petunjuk. Kalau Allah pilih-pilih lah. Kadang-kadang masuk tinggi, kurang tingkanan juga. Dia kadang-kadang tengok juga. Tengok hati dia. Kalau dia nak ikut, dia ikut. Kalau tak nak ikut, lantaklah. Jadi saya tumpukan pada yang bersungguh-sungguh. Yang bersungguh nak ikut ni. Yang mana dah memang mulazamah nak ikut ni, saya nak bagi tu satu. Bila dia dah biasa lazimi dengan bacaan qiraatul Fatihah ni, ya ini secara live lah, tak kira ulangan dan sekiranya saya postpone, tak apa, tak ada masalah. Postpone tak apa. Nak bagi tu disebut begini dia. Dia ada dua situasi yang bagi jemaah kita ni, ya ini zaujah kepada Tuan Sarif kita, dia kongsikan, Ustaz, ada dua situasi dan banyak lagi kata, tapi nak kongsikan dua ni. Situasi yang pertama, Allah takdirkan dia kena pergi ziarah di satu tempat lah, di satu tempat tu, dan dia perlukan transport untuk ke tempat itu yang dia nak ziarah. Dan nak jadi cerita, transport yang dia kena naik itu adalah yang bersalahan dengan syarak lah. Saya ringkaskan saja. Jadi nak tak nak kena naik juga transport tu. Tapi dia kata dia tak nak, seboleh-boleh tak nak, Ustaz. Seboleh-boleh tak nak. Dia tunggu ni maksimum pukul 12 je. Saya dah bagi tahu dah, maksimum pukul 12. Kalau tak ada pun, mana tak ada lah tu. Saya pun dah tak sempat nak update kan. Sebab semalam perjalanan kan balik. Lepas tu sampai pun, ialah perjalanan. Jadi maksimum pukul 12. Kalau pukul 12 tak ada tu, sadaqallahul azim lah. Biasa kalau saya sempat, saya bagi tahu awal lah. Tapi maknanya pukul 11.30, pukul 12 tu masa. Jikalau ada azam nak tunggu. Dia tak ada paksaan. Amalan ni tak ada paksaan. Masing-masing ikut yakin masing-masing lah. Ikut selera masing-masing, ikut dia selesa dengan siapa. Kadang dia selesa dengan sekian-sekian orang, guru-guru sekian, ikut. Tak ada masalah. Sebab tak ada rugi mana-mana pihak. Tak ada rugi mana-mana pihak. Bagi dia, kalau dia dah ada amalan yang lain, silakan, tafadhal. Tapi nak bagi tahunya, saya nak cerita kesan ni. Kalau dia dah ada amalan Fatihah yang lain, okeylah. Kalau tak ada, rugilah. Nak bagi tu rugi. Kalau dah ada, alhamdulillah.
Sebab amalan ni umul kitab, umul kitab. Amalan yang mana turunnya pada perbahasan Al-Fatihah ini, turunnya terbuka pintu langit. 7 pintu langit tu terbuka, turun Al-Fatihah. Baik. Jadi nak bagi tahunya, jadi berbalik tadi peristiwa tadi, yang perlukan kabel transport tadi sangat perlukan katanya 2 kali, yang mana dalam situasi itu ada yang mengatakan bahawa takkan dapat, sebab tak boleh, kena naik cara macam itu juga katanya. Dan dia kata apa, memang tak boleh, dia tak boleh katanya, tak boleh naik itu. Lalu dia pun cakap sebagaimana apa yang telah disampaikan. Saya kata ini bagi yang dah melazimi ya. Sebab tu penting yang kena melazimi qiraat ni, bacaan ini. Dia cakap dia baca ni, ya Allah, dengan keberkatan munajat yang dibacakan pada setiap malam. Dia bagi tawasul amal. Ya Allah, saya dah ajarkan, saya dah cakap dah ni. Ya Allah, dengan keberkatan munajat umat yang dibacakan setiap malam, maka bantulah aku untuk datangkan sekian-sekian. Jadi dia hajar dia nak datangkan kenderaan, tolonglah aku. Jadi nak jadi ceritanya, dia ceritanya, dia panggil, ni dekat satu negara ni lah, dia perlu naik ojek kan. Dia, tukang bawa ni lelaki. Dia tak nak, dia tak boleh, kata kena naik juga. Jadi nak jadi cerita, Allah Ta'ala dengan dia baca dia tu, dengan lafaz, ya Allah, dengan keberkatan munajat umat. Dengan keberkatan munajat umat yang dibacakan setiap malam ni, ya Allah, bantulah aku. Datangkanlah sebagaimana yang sepatutnya. Maka datang yang penunggang perempuan tak pernah lalu. Dia kata, saya lalu saja sini katanya. Lalu dia pun cakap, minta tolong hantar saya ke sana katanya. Okeylah katanya. Bayangkan, dan orang pun pelik, macam ada perempuan lalu dan 2 kali dapat dan tak dapat jatuh paling katanya. Okey, tu satu. Yang keduanya ada satu ketika tu dia kena balik dalam keadaan malam, dan dia kena jalan satu jalan. Dia perempuan ni, dia nampak ada sekumpulan lelaki yang dia nampak, memang dia tengok lelaki itu memang pemakaian dia, memang dia tahu dah, memang ni geng-geng yang panggil boleh buat apa-apalah, out of law lah. Ni dah malam, sebab apa dia terpaksa, dia naik public transport kan. Lalu dia cakap apa, sama dengan keberkatan munajat umat yang dibacakan setiap malam, bantu aku ya Allah. Memang saya cakap gitu, kalau saya siapa tawasul, ya, ini nama tawasul amalan. Amal baik ni tawasul ada. Tawasul dengan amalan itu sendiri. Ini berlaku dalam kitab Riyadhus Salihin, jemaah sekalian. 3 orang pemuda tu kan, yang terperangkap dalam gua, boleh rujuk kisah tu. Yang seorang tawasul dengan buat baik dengan mak, seorang tawasul dengan dia jujur dengan bos, seorang tawasul dengan dia nak melakukan zina. Dengan amalan baik tu, jikalau padanya ada kebaikan, maka gerakkanlah batu ini, bergerak. Itu pentingnya. Lepas tu jangan pandang rendah dengan amalan-amalan ni, jangan. Dan kadang-kadang kita tak sempat pun nak baca qiraat tu, memang tak lah jemaah sekalian kan. Tapi dengan bacaan begitu, ni cerita dia, dengan keberkatan munajat umat itu, jadi semangat. Kerana dengar cerita macam ni, ini penambah bab kata adik pada Ustaz Asri Ibrahim, Ustaz Ghazali Ibrahim. Dia kata kalau anta beramal kan, anta kena ada tanda-tanda yang Allah bagi. Tanda-tanda yang Allah bagi untuk anta pegang sebagai semangat katanya. Allah akan tunjuk. Antaranya ini cerita-cerita, kadang-kadang kita dengar cerita daripada yang orang kata apa, mengamalkan amalan ni. Lalu bila lalu jalan, dia pun kata dengan keberkatan munajat umat yang dibacakan setiap malam, bantulah aku ya Allah. Ajaibnya, bila dia jalan ni mas sekalian, kumpulan tadi tu tunggu tunduk. Yang dia dekat yang merokok tu, dia terus simpan rokok belakang. Lepas tu dia jalan lah laju. Dan diorang tunduk, so rokok simpan belakang. Sambil dia jalan, dia dengar daripada sekumpulan lelaki tu kata, God bless you. Dia kata, God bless you. Dia macam takut. Yang sekumpulan tadi tu, yang mana memang kalau mula kita tengok dia, kita takut. Dengan pakaian, dengan tahu dah memang ni geng-geng yang akan buat sesuatu. Boleh lah, walaupun tak berlaku kan. Tapi kita tengok gaya pakai pun, semacam ni.
Contoh kan, lalu dibacakan. Dia kata dengan keberkatan munajat umat ni, yang dibacakan setiap malam ini, bantu aku ya Allah. Maka begitulah berlaku peristiwa tu. Saya dengar, Masya Allah, Tabarakallah. Ini satu benda yang iktibar. Kadang-kadang cerita-cerita begini, masalah iktibar yang kita boleh yakin bahawasanya kekuasaan Allah itu memang nyata. Kita ni bukan kata tak nampak dengan mata, tapi bimbang buta hati kita. Itu saja. Bukan tak nampak dengan mata, tapi kadang-kadang buta hati kita dalam nak meyakini satu perkara, apatah lagi padanya itu terang-terang amalan-amalan yang memang tak ada perselisihan. Contoh Al-Fatihah, memang terang-terang. Tapi sebab kita dah memandang dengan pandangan biasa, kita pandang dengan pandangan apa aku, dia siapa, ini apa, ada banyak. Padahal ini Fatihah ni. Ini aku nak amalkan ni. Patutnya. Dan bacaan yang kita baca ni bukan bacaan kosong. Memang ada silsilah susu galurnya sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW. Memang yakinlah jemaah sekalian. Bacalah dengan yakin. Bacalah dengan yakin. InsyaAllah yakinlah akan pertolongan Allah. Yang mana pertolongan Allah itu tidak terlambat walau sesaat, tidak tercepat walau sesaat. Ianya datang pada waktu yang hak di sisi Allah. Ini kefahaman ni kita kena faham dalam-dalam. Kita kena jelas faham. Kena faham dalam-dalam. Tadi ada satu perkongsian pada zawjah saya kata, yang mengamalkan bacaan qiraat. Qiraat 7 ni, arba'ah dan 14 riwayat ni kata. Rumah dia gerah. Macam-macam benda ada bunyi. Ni bagi. Sebab macam ni, saya insya-Allah, Allah takdirkan saya sampai, saya boleh sampai. Saya bukan nak umumkan. Sekarang ada yang berhajat kan tak sampai sekarang. Tapi tak apa, siapa yang nak berusaha dengan saya untuk datang, yakin dengan Allah, Allah yang hantar. Macam tadi yang Singapura, memang tiket pergi ada, balik tak ada. Pergi ada, balik tak ada. Tapi bila tengok balik, pergi balik ada. Masya Allah. Okey. Jadi ini untuk rumah, untuk ruqyah rumah Untuk ruqyah rumah, okey, baca insya-Allah yakin. Niat inna amalu biniat. Bila kita as'alukaan, sebab kita niatkan fi kulli hajat. Bila as'alukaan, kita niat. Ya Allah bagi semua hajat. Okey, rumah dia ada gangguan, bunyi macam-macam bunyi katanya. Tapi sejak kebelakangan ini bila dia start amalkan, dia dengar masya-Allah. Masya-Allah. Dah tak ada gangguan ni mas sekalian. Malah satu keduanya datang semangat, keyakinan. Keyakinan. Luar biasa katanya, yakin yang luar biasa, tak tahu mana datang. Itulah datang pada Allah lah. Allah bagi natijah pada amalan kita ni, kesan keberkatannya, maka datanglah kekuatan nanti kita. Banyak manfaat ustaz tapi tak pandai berhubung dengan ustaz, nak cerita dengan ustaz, tak apa. Dia macam ni, yang sampai-sampailah saya tahu. Dan saya pun tak naklah kutip testimoni pula. Ni bukannya nak jual apa-apa pun. Saya tak nak ada testimoni. Cuma saya nak bagi tahu, mudah-mudahan kalau boleh sampai sebarkanlah kebaikan itu. Satu je, bila orang dengar dan yakin dia kembali kepada Allah, pahala besar kita. Itu saja. Niat saya tak ada lain, biar orang yakin sungguh dengan Allah. Kita seronok bila kita ada satu cerita yang membawa kepada kekuasaan Allah. Saya seronok. Apatah lagi Allah libatkan, mau tidak mau, saya akan terlibat dengan ruqyah ini, terlibat dengan perubatan. Masya Allah, kita sebab apa? Sebab pengajian kita adalah pengajian yang membina yakin. Ini tauhid tentang yakin. Tentang yakin. Tasawuf tentang hati. Jadi cara kita nak test, nak tengok kita ni, bab kata saya, Alhamdulillah, dalam bab ruqyah ni, guru utama saya, ayahanda saya lah, ibunda saya. Yang mana ayahanda saya ni dapat daripada almarhum Tuan Guru Ustaz Sahar Jeram. Sanad Fatihah ni memang sanad daripada beliau. Dan dah diijazahkan kepada saya melalui bacaan air. Almarhum Tuan Guru Ustaz Sahar dengan ijazah air bagi ke ayahanda saya. Okay, satu. Yang keduanya daripada almarhum Tuan Guru Ustaz Ismail Kamus. Saya belajar Darussalam. Okey, dan seterusnya dengan Fatihah ni Datuk Salahuddin Umar Qari lah. Fatihah fi kulli hajat ni. Baik, kata almarhum Tuan Guru Ustaz Ismail Kamus. Beliau kata apa? Macam ni. Kalau kita nak tahu kita ni kedudukan kita kat mana, maka
masuklah ruqyah katanya. Dia kata. Ya tak ya juga ni mas sekalian. Sebab apa? Bila kita berhadapan dengan apa? Benda-benda ialah mistik ni, ghaib ni, jin, kana minal jin. Jadi pertama dia boleh trace kita, bukan hati, dia boleh trace situasi nafsu kita. Nafsu perasaan dia boleh trace. Jadi bacaan ruqyah kita memang sangat terkesan dengan nafsu tu nanti. Bukan biasa-biasa. Jadi sebab tu kita kena nak tak nak memang kena masuk bidang tu. Sebab nak orang kata pun nak tengok kita ni, saya terutamanya, bagaimana kita punya kedudukan. Macam itu. Mas sekalian. Masya Allah. Tu je lah nak cakap, Masya Allah. Jadi saya kira mudah-mudahan usaha kecil kita ni, yang mana setiap malam ni dapatlah menyelesaikan permasalahan-permasalahan Allah selesaikan dengan ikhtiar yang kita lakukan. Permasalahan yang berlaku mungkin bagi setiap keluarga tu ada isu dia, ataupun yang dah tak ada isu menjadi benteng, penguat, jadi kekuatan benteng yang kuat, yang sihat makin kuat, yang sakit makin sihat. Jadi jemaah sekalian, yakin bila kita berhadapan pula dengan kebesaran Allah, masuk dengan ruqyah ni lagi yakin luar biasa. Kita berhadapan dengan benda-benda ni kan, yang sebut nama Allah dan mengelupur dia. Ada satu kes tu ni, kes sampai Singapura juga ni. Nak cerita jugalah bagi jemaah sekalian faham. Nak cerita ni jemaah sekalian, nak asbab nak jadi ke Singapura ni. Seorang jemaah kita ni, dia dah belas tahun lah ada sakit ni. Dah ada juga yang itu hari yang uji 20 tahun kan. Ni main belah-belah tahun X-File yang besar-besar ni. Jadi dia datang ke sini dengan jemaah kita juga. Ada urusan, ada seminar, ada kuliah lah. Okay, malam tu bermalam. Jadi dia ceritalah borak tentang sakit ni. Jadi jemaah kita ni, jemaah Raf Academy kita, sebutlah nama saya. Ustaz Farid ni boleh juga ruqyah ni. Okay, dia sebut nama saya, kawan tu mula dah jadi lain macam. Baru sebut nama. Jadi dah jadi lain macam, lupa dah, tak tahu dah. Dia hilang kawalan. Tak baca ruqyah lagi mas kan. Baru ini Ustaz Farid boleh ngubat ni. Dah. Mengelupur kawan tu kat situ. Jadi saya pun datang. Jadi asbab tu berkaitlah sampai ke semalam saya datang. Jadi alhamdulillah lah, bila jumpa tengok, dia kata benda tu keluar lah. Saya ada rakam lah bunyi tu kan, masa rawatan tu. Tadi kita untuk dia lah rakam, saya datang, saya ambil, saya rakam balik sebab dia punya video besar tak boleh nak transfer. Jadi kekuasaan Allah tu nampak lah jemaah sekalian. Bila kita buat tu, kita rasa bertambah yakin. Kita nak macam tu, kita nak bertambah yakin. Nak bertambah yakin dengan Allah. Bukan beryakin dengan diri kita ni, tak ada apa nak yakin apa benda. Nak yakin kat diri. Ramai orang salah nak yakin. Nak membina keyakinan diri. Betul lah nak membina keyakinan diri. Tapi keyakinan diri berdasarkan apa? Baik kita membina keyakinan kita dengan Allah. Lalu Allah berikan kita kekuatan untuk mempercayai apa saja perjalanan hidup ini dengan bantuan Allah. Jadi kita kena nak meyakini tu, nak yakin. Nak meyakini tentang kekuatan, kekuasaan, kebesaran. Itu bukan satu perkara yang mudah. Tuan Haji Muhammad Asyad tak tidur lagi Ji. Alhamdulillah join munajat umat ni. Setiap malam ada, semalam tak ada. Alhamdulillah. Tuan Haji Muhammad Asyad pengelola bicara online kita. Alhamdulillah. Dan juga live dengan tekun-tekun lah. Dengan tekun-tekun tuan-tuan guru besar. Start pada PKP sampai lah ni. Alhamdulillah. Baik. Jadi begitu jemaah sekalian. Begitu. Sebab tu siapa yang termasuk perbahasan munajat umat ni, hakikat kehidupan, percayalah ianya satu perbahasan perjalanan membina yakin. Melalui apa? Amalan yang kita lakukan dan perbahasan yang kita bincangkan. Okey, orang tanya, yakin macam mana? Bagi tahu je. Allah takdirkan involve dengan permasalahan ghaib. Ghaib tu apa? Tu sihir, saka, dan kita bukannya buat ruqyah purposely
Tapi ia memang pun untuk ruqyah juga. Lain lah kalau saya buat ni rawatan atau maksud intentionnya ke situ. Saya bukan kata kita tak nak ke situ, tapi kalau bisa kata saya bercakap ke arah itu, memanglah ustaz ni buat rawatan, pusat rawatan. Okey, betul lah tu. Maka kecenderungan dia berbincang adalah ke arah itu. Cuma saya nak bagi tahu, kita berbincang kehidupan, kita bincang soal keyakinan, dan kita membawa amalan-amalan yang ada silsilah surgalu, maka ada praktikalnya. Tu masuk praktikal tu, maka nak tak nak, jemaah sekalian, maka Allah takdirkan menceburkan dalam lapangan, diri dalam lapangan ruqyah. Itu maksud dia. Bermaksud pengruqyah yang mengajar tauhid. Ada pengruqyah, dia ajar ruqyah terus kan. Sampai tu kuatkan iman. Betul. Apa pun dasar, memang kena mantapkan iman. Apa pun dasar, sebab gangguan-gangguan ini datang bila ada keraguan. Okey. Satu. Keduanya, gangguan-gangguan yang ada tetap akan mengganggu, tetapi berbeza bagi yang tiada ragu. Okey, bagi yang tiada ragu, gangguan ada tapi tidak terganggu. Sampai tahap itu. Okey, sampai tahap ni adik atau wajah kita. Begitu semalam adik bertambah sihat, tak kena ganggu lagi, 27 tahun menanggung sakit. Masya Allah, tabarakallah. Ini pun wajah tikah kita. Ini pun satu kes yang saya pergi ke Melaka. Tempoh hari nak kena datang balik. Tapi yelah, kita minta ke Allah Ta'ala, ya Allah bantulah, sihatkan ya Allah. 27 tahun menanggung kesakitan, ya Allah, Allah uji pahala lah, kafarah. Ya Allah, kafarah nusu. Kan? Jadi, baik balik dari gangguan tadi, sampailah tahap, memula ada gangguan. Okey, gangguan datang bila ada keraguan. Itu satu. Okey. Habis Ustaz, kalau datang juga gangguan ni, okey, bila datang juga gangguan, step yang kedua, tidak terganggu. Kerana apa? Dia sudah yakin. Okay. Kita tak boleh nak hilangkan gangguan. Contoh, kebanyakan yang kesnya tadi pun saya ada merawat, buat cleansing. Cleansing, ada karya saya ni perlukan rumah dia dengan kilang. Tempat dia bengkel dah. Dia macam ni. Dia purposely, musuh ni. Jemaah sekalian, musuh ada je. Dia attack kita. Dia akan attack kita. Dia takkan berhenti. Iblis, ingat. Musuh nombor satu kita, Iblis. Qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis ni dah bersumpah dengan Allah. Dia akan menyesatkan seluruh anak Adam. Makna kata, kalau Iblis dah bersumpah, kepala ni jenisnya optimis untuk menyerang, optimis untuk buat kejahatan. Pengikutnya pun sama lah, 2 kali 5. Okey. Poin adalah, kita tak boleh nak hilangkan gangguan tu. Tinggal lagi kita akan buat sampai tidak terganggu. Itu poin dia. Sampai kita dah tak terganggu dengan gangguan yang ada. Okey, tak terganggu dengan gangguan ada, bukan dah sebati dengan gangguan tu. Bermaksud, boleh dijadikan sebagai gangguan itu dah tawar, dah tak boleh nak tembus kat kita. Sebagai contoh. Ya. Tempoh hari saya call satu jemaah kita yang masih juga dalam rawatan dan perlukan pemerhatian, sebab ini kes pun kes berat. Berat tak berat tu taklah berat sangat, tak naklah kata berat, tapi nak bagi tahu dari sudut cerita memang bunyi je berat, tapi dari sudut kekuasaan Allah mafi muskilah, tak ada hal punya sisi Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi dia kena sihir dan saka, dua-dua dia sekali, masuk sekali. Purposely pun ada, keturunan pun ada. Jadi dia kata apa? Dia datang tengok saya. Aku datang ngintai je, kata. Aku datang ngintai je. Benda-benda ni. Jadi bila dia menengok kita pun di bawah tanggungjawab kita pun ramai juga kan. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita mohon pada Allah Ta'ala melalui amalan ni, perbahasan yang kita dah bawa, agar kita tak terganggu dengan gangguan. Ini saya cakap terang mas sekalian. Ini bukan main-main macam kita. Kita setengah-setengah orang tak beramal, Ustaz. Jangan. Ada orang tak ambil tahu pun.
Dia ni macam tadi saya cakap tadi dekat seorang yang saya mengubat tadi. Tadi saya pergi mengubat juga tadi. Saya cakap macam ni, yang buka bengkel ada 7 orang tadi. Kita buat cleansing dia punya kedai. Saya kata begini, tak semua orang kena gangguan ni, saya cakap. Yang tadi memang nampak lembaga lah, apalah, sampai sakit, demam. Point ni macam ni. Sampai trip banyak kali. Technician datang, okey. Time saya datang tadi, sampai 4 kali. 4 kali trip. Dia pening kata. Lepas tu ustaz balik tadi. Ustaz balik kata. Tadi saya buat daripada lepas Zuhur. Dan Zuhur buat ke rumah. Lepas tu sambung kat kedai dia. Sampai asas. Berhenti je. Saya cakap saya akan datang malam nanti. Macam tadi lepas Isyak. Okey. Baik. Dia kata macam ni. Ustaz balik. Dia elok dah. Kata. Elok kata. Trip tak ada. Okey. Poin saya cakap. Benda-benda ni. Dia boleh ganggu sampai menjejaskan fizikal kita. Dia memang dah. Dia tak boleh buat sampai kita ni nyawa di tangan Allah, kekuasaan Allah. Tapi dia boleh mengganggu sampai, bayangkan buat kerja tak ada api, short sana, short sini. Pening kawan. Saka TNB. Itulah dia. Ini agaknya buat part time potong api ke mak. Mungkinlah kot dia nak kerja TNB tapi tak dapat. Dia ni Rus Ashikin, dia macam ni. Kita ni takkan mampu untuk menguatkan orang lain, tapi berilah dia kekuatan melalui kesan yang kita dah rasai. Kita ibarat macam ni. Mudah-mudahanlah kitalah yang membawa torchlight tu, lampu tu. Dia mungkin tak ada lampu tu, dia gelap. Apa yang kita boleh buat? Kita suluh dia. Mungkin dia tak ada lampu tu. Mungkin dia tak boleh nak beramal. Mungkin dia kita suruh kau amalkan gini. Kau amalkan begini. Dia tak teramal kawan tu. Sebab dia ahli keluarga kan. Okey. Jadi mudah-mudahan biarlah kita yang menjadi orang kata apa, cagaran kat situ lah. Kita nak ahli keluarga semua beramal. Kita tak tahulah. Kita tak boleh paksa orang nak beramal. Tapi biarlah kita yang menjadi asbab kepada kebaikan tu turun. Biarlah kita on behalf. Amalan dia, tapi on behalf, biar dia tengok kita, ya Allah, melalui kebaikan aku lakukan ni, biarlah berkesan kepada ahli keluarga aku. Macam itu, doakan dia. Memang nak suruh dia beramal, payahlah. Nak macam kita, ikut-ikutlah. Memang baguslah kita nak jual ikut munajat umat ni kan. Tapi kalau kita heret orang kan, orang cakap kau ni gila apa nak ajak aku duduk ngaji dengan kau setiap malam pukul 11.30, pukul 12 ni tak habis-habis lagi. Kita yang dah Allah bagi kekuatan ni bolehlah. Orang yang tak biasa, dia cakap apa? Tapi mudah-mudahan lah dia pun terikut juga kan. Alhamdulillah. Jadi biarlah kita yang mohon pada Allah Ta'ala, Allah lantik kita menjadi penguat bagi dia. Penguat bagi dia, insyaAllah. Wallahualam sekalian. Itu perkongsian sikit. Baik, mari kita teruskan dengan munajat umat, insyaAllah. Malam ni tak sempat baca Al-Hadid. Kita terus dengan munajat umat. Jadi Rus Ashikin dan semua, kita niatkan bacaan munajat umat kita niatkan fi kulli hajat, insyaAllah. Syaitan ni boleh ganggu fizikal, emosi, barang elektrik, kenderaan, telefon. Sebab apa dia boleh ganggu? Soalan. Bila tulis je sebab boleh ganggu. Pasal saya pun tak kupas. Kenapa tak boleh short circuit sebenarnya? Baik. Jawapan dia mudah. Jin ni, dia sifat tenaga. Dia ni tenaga, panas. Dia boleh masuk, Nabi kata, dalam darah kita. Dalam darah ni haba. Jadi api tu haba. Apa saja yang boleh mengalirkan haba, maka dia boleh masuk. Dan apa saja ruang yang ada, dia boleh masuk. Sebab dia bukan bersifat fizikal. Okay, dalam fizikal pun dia boleh masuk kerana dalam ruang fizikal itu ada ruang-ruang yang dia boleh masuk. Itu kerana dia boleh masuk kat ruang-ruang yang, sebab asal kalau bidang sains, walaupun kita nampak dia pepejal, tapi pepejal tu bukan pepejal yang solid. Dia adalah jirim-jirim yang telah disusun rapat
tetapi masih ada ruang yang boleh dimasuki. Tu sebab tu dia boleh kontrol. Baik. Mari kita jemaah sekalian mulakan munajat umat kita malam ni. Mudah-mudahan pada malam yang penuh barakah ni kita berada di Yaumul Jumaah Sayyidul Ayyam dengan barakah bacaan suratul Fatihah ni. Allah kabulkan seluruh hajat kita. Terutamanya kita mohon kepada Allah Ta'ala dengan keberkatan bacaan suratul Fatihah ini, Allah bebaskan, berikan jalan keluar daripada kekejaman yang berlaku di Palestin, di Gaza. Dan Allah bantu kita di negara Malaysia khususnya untuk dijauhkan pada balak bencana malapetaka, banjir besar, kemarau berpanjangan, dan juga pada negara seluruhnya ada punya umat Islam. Maka Allah bantu yang adanya, kalau khususnya yang adanya para jemaah RAF Academy. Mudah-mudahan Allah berikan bantuan, lindungi daripada segala bentuk keburukan, dijauhkan daripada segala bentuk bencana, kesusahan dan kepayahan. InsyaAllah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا pada negara Malaysia ya Allah, ya Allah, pada bala bencana malapetaka besar kemarau berpanjangan kusung kepayahan dan juga pada negara Palestin ya Allah, kemenangan pada mereka, jauhkan, bebaskan pada kezaliman Zionis lanatullah ya, dan juga seluruh negara-negara umat Islam ya Allah, jauhkan pada bala bencana malapetaka ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb, khususan pada semua jemaahnya ada pada malam ni ya Allah, malam yang penuh barakah yaumul Jumaah Sayyidul Ayyam ya Allah. Kabulkanlah segala hajat kami dunia akhirat ya Allah fi kulli hajat. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا كريم. بسم الله.
Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jemaahnya mulakan Allah SWT. Syukur selesai sudah munajat umat kita pada malam ni dengan bacaan biqira'ati suratul Fatihah. Berakhirlah munajat umat kita, yang mana dengan kita melazimi lagi sekali, saya tekankan mas sekalian, ada amalan yang kita lakukan sendiri-sendiri, ada amalan yang kita lakukan secara berjemaah, ada amalan yang kita lakukan dengan bimbingan pula tu kan. Dengan susu galu silsilah bacaan qiraatul suratul Fatihah. Allah takdirkan, Allah manahkan saya, Allah takdirkan saya dapat sanad bacaan ini. Lalu saya bacakan. Kita boleh baca sendiri, tak ada masalah. Tapi bila kita baca bacaan yang ada sanadnya, itu lainlah barakahnya, lain. Apa maksud lain? Bermaksud ada susu galunya sampai kepada melalui para ulama, terus kepada susu galunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syukurlah kepada yang menjaga amalan ni, dan bukan yang senang nak jaga amalan susu galuh ni mas sekalian. Amalan semua bagus, baik, tinggal lagi nak sampai itu perlukan kepada susu galuhnya. Susu galuh yang jelas sanadnya dipanggil. Ya, sanad bahasa susu galuh, bahasa awamnya. Kita nak bagi ada nampak rantaian dia tu. Rantaian dia sampailah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang ada yang sanad tapi tak nampak rantaiannya. Saya pernah kongsikan bagaimana rantaian ataupun sanad susu galuh qiraatul Fatihah ini sehinggalah ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kalau nak baca sanad ni, kalau nak dapat dia, macam saya dapat itu hari, guru kena baca. Saya kena baca sanad tu. Saya baca sampai ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi siapa yang istiqamah, alhamdulillah, syukur. Bukan senang, ia susah. Susah saya nak cakap. Susah dengan malasnya dan sangka buruknya, dengan apanya macam-macam. Dengan harapan aku boleh beramal sendiri. Dengan harapan aku boleh dapat sendiri. Jadi mas sekalian, jangan anggaplah dengan sendiri. Jangan kau sendiri mana nampak diri lah. Kita kena faham apa yang kita dapat ni, dan bukan dengan diri kita sendiri. Jadi kena bagi azam lah. Kita kadang hajat, beria-ia hajat. Tapi bila kata nak bersusah, tak nak pula. Ngantuk lah, malas lah, macam-macam alasan kadang. Lepas tu ada amalan lain lah. Wallahi. Ini satu benda yang kadang kita tertipu dengan perjalanan amalan juga kadang. Kita mencari, kan? Tapi kita tak ada kesungguhan. Mudah-mudahan semuanya ada ini. Sangka buruk tak ada, malas tu ada. Kadang malas tu juga ada kaitan dengan sangka buruk. Sangka buruk pada menyebabkan malas lah. Pun boleh. Memang tak ada sangka buruk pada orang. Tapi keadaan itu juga boleh datangkan prasangka tu. Ya, insyaAllah. Jadi bersusah-susahlah, mas sekalian. Bersusah-susahlah dengan bacaan qiraat, dengan munajat umat, insyaAllah. Wallahualam. Sebelum saya terlupa, pengajian kita telaki pada hari Ahad ini akan bermula awal ya. Sebab saya ada satu lagi program pula hari itu. Ada satu lagi program. Jadi kena bermula pukul 9 pagi. Habis 10.30 pagi. Jadi minta jemaah yang Allah takdirkan, Allah pilih untuk datang ke 9 pagi saya akan start. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah breakfast dia sediakan. Dia. Jadi jemput datanglah. Ini untuk hari Ahad ni mula awal 9 sampai 10.30. Lepas tu saya kena pergi ke tempat lain. Jadi itu saya nak maklumkan awak agar boleh schedulekan, luangkan masa itu. Ya, wallahualam. Itu saja. Menampung maaf pada saya kekurangan, terkata kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah. Perbanyakkan selawat dan salam kata junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mudah-mudahan kita jadi umat yang mendapat syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Aqulu qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Yan insana fi khusr. Ila alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allah